محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمه، محمد باسط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، إحسان والكرم، محمد تجوز لله قاطبتان، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ثابت الميثاق حافظه، محمد طيب الأخلاق والشيم، محمد رؤيات بالنور طينته، محمد لم يزال نورا من القدم، نورا من القدم، محمد حكيم بالعدل ذو شرف، محمد معدن الإنعام إنعام والحكم، محمد خير خلق الله من مطلق، محمد خير رسل الله كلهم، الرسل كلهم، محمد دينه حق ندين به، محمد مكملا حقا على عالمين، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم، محمد زينة دنيا وبهجتها، محمد كاشف الأمة والظلم، يا كاشف الظلم، محمد سيد طابت مناقبه، محمد صغر الرحمن بالنعم، محمد صفوة البري وخيرته، محمد طاهر من سائر التهم، من سائر التهم، محمد ضاحك للضيف مكرم، محمد جاره والله لا
محمد طبت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نور هادي من الظلم هادي من الظلم محمد قائم لله ذو همم محمد ختم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم إحسان والكرم محمد تجوز لله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم محمد رؤيات بالنور طينته محمد لم يزال نورا من القدم A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Apa khabar ibu ayah sekalian? Mudah-mudahan kita mengambil sedikit masa pada petang ini untuk kita sambil berzikir, memperingati Allah. Cuma pada petang ini kita ada sedikit kelainan, iaitu mendengar taujihat, tausiah daripada Al-Fadhil Ustaz. Setelah kita maklumkan, insya-Allah pada hari Rabu petang ini kita akan kembali bersiaran slot mentauhidkan keluarga. Dan pada kali ini yang bestnya kita akan membicarakan tentang tajuk topik sakit jiwa merosakkan keluarga. Jadi sebelum tu, Ustaz, apa khabar Ustaz, sihat? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Ustaz, apa khabar Ustaz? Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Ramadan Karim.
ana rindu dengan Ustaz. Allah Akbar. Alhamdulillah. InsyaAllah. Amin, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz pada petang ini memberi istifadah kepada kita semua dan sangat dialu-alukan kepada ibu ayah yang ingin menanyakan sebarang soalan, kekeliruan, boleh terus komen di ruang komen dan kongsikan kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat kita yang lain. Mudah-mudahan yang lain pun dapat manfaat yang baik pada petang ini, insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa, jom sebelum tu kita mulakan dahulu majlis ilmu kita dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan segala hormatnya, dengan penuh rendah hatinya, saya mempersilakan kepada Ustaz untuk kita membicarakan topik sakit jiwa merosakkan keluarga. Falyatafadhal masykurah Ustaz. Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Alhamdulillah yang dimulakan Al-Fadhil, semua fadilah Ustaz Khairul, semua ibu-ibu ayah-ayah, muslimin muslimat, para penonton yang telah bersiaran dengan kita pada petang yang penuh barakah ni. Kita berada di petang bulan yang penuh barakah, Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada petang yang penuh barakah ni, dalam misi kita nak menghidupkan Ramadan, ihya Ramadan, kita menghidupkan Ramadan ini dihidupkan dengan jiwa, dengan hati. Seluruh amalan ini mesti bermula dengan hati. Kalau tidak bermula dengan hati, maka amalan itu mati. Amalan itu mati. Amalan itu hidup. Amalan itu hidup bila hati itu dihidupkan. Barulah amalan itu hidup. Ataupun amalan itu mati bila diri yang mana jasad ini yang hidup. Apa dia? Fizikal, nampak keakuan. Hati mati. Bila hati mati, keakuan yang menonjol ke depan, maka amalan itu mati. Adapun amalan itu hidup, bila hati itu hidup, diri ini mati. Matikan diri yang fizikal. Itu dia. Bila matikan diri yang fizikal, maka hiduplah amalan itu. Jadi Ramadan Al-Mubarak benar-benar mendidik untuk menghidupkan hati. Lalu membentuk amalan yang berkualiti. Lalu tingkatlah prestasi diri, ya, insya-Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insya-Allah pada petang yang berbahagia ni, dalam misi kita meneruskan pengajian kita dalam tajuk besar kita mentauhidkan keluarga ni. Alhamdulillah, satu inisiatif yang sangat bagus daripada pihak ustaz yang di sekolah Asy-Syakirin mewujudkan platform ini untuk kita sama-sama merungkai persoalan yang sangat besar. Apabila sebut tentang keluarga, dia bukan soalan yang main-main. Dia bukan soalan yang main-main dan dia bukan untuk main-main. Keluarga bukan untuk bersukaria, suka-suka kesana ke sini, jalan-jalan cari makan. Tetapi keluarga itu adalah satu amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks hidup berpasangan. Dalam konteks hidup berpasangan. Betapa besarnya perbincangan tentang keluarga ini dirakamkan dalam Al-Quran. Dalam surah Ar-Rum ayat 21. Surah Ar-Rum ayat 21.
besarnya peranan keluarga ini Allah rakamkan dalam surah Ar-Rum ayat 21 dalam konteks hidup berpasangan atau berkeluarga lah tu. Yang mana di antara tanda-tanda wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, nampak? Wa min ayati. Nampak itu. Kenapa keluarga ni penting? Sebab dimula dengan tanda-tanda kuasa Allah, dipairingkan, digabungkan perbincangan pasangan ini dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Dan apabila sebut tentang kebesaran Allah, dia perbincangannya lebih besar. Sebab dalam konteks kehidupan ini adalah untuk membesarkan Allah, menyembah Allah, illa liya'budun, mentazimkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu perbahasan yang berkait dengan akidah, dengan tauhid, dia jadi perbahasan yang sangat besar. Perbahasan yang akan menjadi tumpuan kepada seluruh perbahasan. Dipanggil wajibal wajib, kata Al-Imam Al-Ghazali Ta'ala. Wajib bagi segala kewajipan. Sebab tidak dikira amalan itu selagi mana tidak sempurna iman itu. Nampak tidak? Amalan itu nisbah kepada iman. Kalau amalan yang berjuta tahun itu kemudian imannya rosak, maka amalan yang berjuta tahun itu sia-sia. Adapun walaupun dia tidak pernah beramal lagi, kemudian dia mendapat hidayah dalam hati dia, mendapat petunjuk daripada Allah SWT, dia masuk Islam dengan mengucap kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menyebabkan asbab dia masuk ke syurga. Bayangkan tuan-tuan, asbab orang masuk ke syurga dengan kalimah thayyibah la ilaha illallah. Besar tak besar? Bukan asbab amal yang banyak. Asbab amalan yang membesarkan Allah. Asbab amalan yang mengesakan Allah SWT. Jadi apatah lagi dalam kehidupan seharian kita. Adakah kita mampu mentauhidkan kehidupan ini, mentauhidkan keluarga? Adakah nanti keluarga kita jadi keluarga yang sia-sia? Jadi sila jemaah yang memuliakan Allah SWT, jangan jadikan keluarga asbab kita menempah tiket ke neraka. Itu je, hati-hati perkara ini. Apa dia menempah tiket ke neraka? Apabila kita menjadikan keluarga punca penyebab jiwa kita jadi sakit. Itu tajuk kita petang ni. Ustaz tanya, Ustaz, Ramadan ni apa nak tekankan? Kita tekankan tentang hati. Hati ni berbicara soal mesti berbalik kepada Quran sebenarnya. Al-Quran. Wa shifa'u fis sudur. Syifa' hudal linnas wa syifa'u fis sudur. Nampak? Jadi Ramadan kita nak tekankan kondisi, prestasi, keadaan hati. Adakah benar-benar sihat atau hati ini sedang berada dalam kesakitan atau lebih parah hati itu mati. 3 perbahasan hati. Qalbun marid, hati yang sakit. Qalbun mayyit, hati yang mati. Qalbun salim, hati yang sihat. Adapun hati yang mati, mudah-mudahan dengan barakah bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan barakah, maka hiduplah hati itu. Hiduplah hati itu. Hati yang sakit menjadi sihat. Hati yang mati menjadi hidup. Dengan perbahasan bagaimana? Kita kena banyakkan perbahasan tentang membina keyakinan dalam hati. Taqwa. Itulah suruhan ataupun saranan dalam Ramadan Al-Mubarak. Baik, berbalik pada perbincangan kita. Kenapa hati boleh sakit ataupun sakit jiwa? Saya suka guna perkataan sakit jiwa. Kalau sakit hati ni dia jadi macam normal. Jiwa ni bicaranya hati tu yang lebih tepatnya adalah qalbu. Jiwa. Jadi kalau nak tengok betapa beratnya sakit hati dia, cuba sebut sakit jiwa. Mesti orang tak nak sebut sakit jiwa. Sebab kalau sebut sakit jiwa, siap dapat borang. Apa dia? Ustaz Tanjung Rambutan. Datang. Sakit jiwa. Jadi kalau orang yang sakit hati dia cuba tukar perkataan sakit jiwa. Sakit jiwa. Dia sakit jiwa, siap-siapkan borang, isi borang, hantar di hospital Tanjung Rambutan. Jadi jiwa ni bukan boleh buat main. Sakit-sakit ni. Kalau kita sakit kepala, sakit badan, sakit itu, sakit ini, kita dah panik. Ingat, setiap kesakitan menghalang daripada melakukan ketaatan. Sakit saja mesti ada halangan. Ingat, kita sakit lutut pun dah tak boleh nak sujud dah. Tak boleh nak rukuk dah. Nampak? Kalau sakit hati, tak boleh nak sujud kepada Allah SWT. Ingat, kalau sakit anggota tubuh badan pun dah tak boleh mampu sempurna ketaatan dari sudut syariat,
Ini kan pula sakit hati. Anda ingat bila hati itu sakit, anda boleh biarkan begitu saja? Tidak. Hati yang sakit menghalang dia, ataupun hak jiwa yang sakit menghalang dia daripada sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu penekanan kepada sakit jiwa menjadi topik yang utama di dalam perbahasan, terutama dalam rumah tangga. Sebab Ustaz dan semua yang menonton, bila sebut sakit jiwa atau sakit hati dalam rumah tangga mesti berkaitan dengan perbincangan hati. Sakit hati dengan anak-anak lah, sakit hati dengan suami lah, sakit hati dengan isteri lah, sakit hati dengan mak mertua lah, sakit hati dengan ipar duai lah, sakit hati dengan jiran sebelah, keluarga juga. Sakit hati dengan macam-macam. Sebab keluarga ni perbincangannya hati perbincangan sihat atau sakit. Itu cerita dia. Cuma kita akan kaitkan jiwa terus, sakit jiwa. Sebab tu orang kalau dia membiarkan sakit itu sekadar perkara yang normal, maka dia akan merosakkan keluarga. Dia merosak keluarga. Dan nak bagi tahunya, bila keluarga itu rosak, maka kita dah pecah amanah. Kita dah khianat amanah yang telah diberikan oleh Allah SWT, yang mana setiap perkara yang Allah kirimkan kepada kita, terutama pasangan, bukan untuk dirosakkan. Suami bukan untuk dirosakkan oleh isteri. Isteri bukan untuk dirosakkan oleh suami. Anak-anak bukan untuk dirosakkan oleh mak ayah. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, dua perkara yang kita nak bincang di sini dalam konteks sakit bagaimana, rosak bagaimana. Baik, yang pertama, sakit jiwa. Ramai orang melihat bahawa sakit jiwa berpunca daripada luaran ataupun sakit jiwa berpunca daripada keadaan yang berlaku. Sakit jiwa berpunca daripada situasi yang ada di sekeliling kita ataupun dipanggil sakit hati. Sebenarnya sidang jemaah yang memerlukan Allah SWT, luaran itu sekadar dipanggil simptom saja, mencetuskan, ataupun luaran ataupun suami, anak-anak, isteri, orang keliling itu sekadar nak mencetuskan saja, bukan menyebabkan sakit hati atau punca sakit hati. Ingat, dalam hal rumah tangga ataupun keluarga khususan atau kehidupan, punca penyakit itu mesti dikena pasti terlebih dahulu. Kita bukan nak pergi kepada trigger tadi, pencetus. Cetusan ini dia dah sakit, tinggal lagi nak cetuskan dia cuma sakit itu saja. Contoh, dia ni katalah kencing manis. Bila kencing manis, dia makan gula. Jadi orang cakap gula lah punca kencing manis. Sebenarnya bukan gula punca kencing manis, tapi sistem bawah pinggang dia dah out. Badan dia dah out. Nampak? Sistem dalaman dia telah out. Jadi bila sistem dalaman dia collapse, jadi dia makan apa? Ya. So, kencing manis bukan sebab minum manis bukan. Bukan sebab minum manis. arwah ni cerita betul ni Ustaz. Arwah wan Ustaz. Ni kopi ni cawan ni besar inilah. Gula separuh gula. Tak ada kencing manis. Cuma dia pencetus, trigger. Dia orang contoh, dia sakit apa, puncanya apa, dan kesannya apa. Tapi nak bagi tahu kat sini, yang kita kena yang sekeliling itu setelah kolapsnya telah berlaku. Kerosakan, kesakitan sudah ada. Dia kalau kencing manis, sebelum tu dah kena dah. Ini duk makan baru kena. Dah makan tak ingat dunia baru kena. Sebenarnya kegagalan sistem badan untuk mendigestkan tu dia glukos atau gula. Cerita sains pula betul ni. Jadi maknanya sama juga dengan sistem hati. Kegagalan untuk berhadapan dengan situasi yang berlaku menyebabkan hati itu lebih parah, jiwa itu lebih rosak. Disebabkan sudah sedia rosak. Tu dia. Jadi perkara yang penting kita kena tekankan di sini, bila sebut sakit jiwa, take note, bukan punca ataupun disebabkan oleh orang keliling. Itu kena pertama. Jangan salahkan pasangan anda kalau anda sakit hati. Ustaz, takkan apa? Dia yang menyebabkan sakit hati ni. Saya pun sakit hati dengan cakap Ustaz. Ustaz cakap ni. Saya trigger je. Saya just cakap je. Tiba-tiba anda sakit hati, maknanya dah memang sakit kot. Contoh kita buat perumpamaan.
tangan ini tiada luka. Bila tangan tiada luka, kalau dijirus air, disiram air, tak ada sakit apa-apa. Tapi di saat tangan ini tengah sudah luka, direnjis air, maka sakitlah ia. Sama dengan tekak, air yang sama, minum, sedap. Tapi ketika tekak sakit, air yang sama, minum, sakit. Jadi, itu salah satu tamsilan yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok tamsil, kita jumpa doktor sebut tentang demam denggi. Nyamuk ni pembawa penyakit itu. Tapi disebabkan kerana antibody kita lemah. Sebab tu dia masukkan air untuk digestkan balik. Nak naikkan antibody badan. Pellet darah semua nak naikkan. Doktor tak pernah sekali-kali menyalahkan nyamuk yang menggigit kita menyebabkan punca. Tak ada. Sama dengan COVID. Setakat hari ini tak ada lagi COVID dipersalahkan kerana membawa kepada kematian. Tak ada. Dan semua penyakit yang kena di muka bumi ini, tak ada lagi orang saman penyakit itu kerana membawa kepada kematian. Tak ada. Jadi yang perlu ditekankan adalah keadaan tubuh badan kita. Yang perlu ditekankan keadaan jiwa kita. Adakah jiwa kita sudah sedia sakit? Itu yang dimaksud persoalan itu. Sehingga perkara yang sepatutnya baik tetapi menyakitkan dia. Apatah lagi perkara yang buruk. Perkara yang buruk itu perangai buruk orang lah. Perangai buruk orang dah tentu-tentu menyakitkan hati bagi orang yang sakit. Tu nak bagi tahunya. Memanglah orang buang buruk perangai ni. Isteri duk cakap tinggi suara dengan suami, suami cakap dengan buat muka anak. Memang dia akan menyakitkan hati, tetapi bagi orang yang sedia sakit. Tapi kalau hati yang kuat, kesakitan malah bukan menyakitkan, malah dia merawat orang yang sakit tu. Nah, isteri tinggi suara, dia terawat, dia didik isteri tu jadi baik. Suami tak betul, dia nasihat, dia didik, ataupun dia nasihat suami dia menjadi baik. Anak-anak yang di luar kawalan, dia tidak membawa kepada satu perkara yang merosakkan dia. Itu orang yang sihat. Orang yang sihat, malah dia boleh merawat keadaan yang buruk tadi. Tapi orang yang sakit jiwa, keburukan yang datang ke arah diri dia itu menyebabkan dia lebih teruk jadinya, menyebabkan dia akan merosakkan keluarga itu lebih teruk. Ya, itu dia kata disimbah api dan panas dan marah, disimbah api lagi marah. Itu dia. Jadi sebenarnya yang mulakan Allah Ta'ala. Jadi maknanya yang perkara pertama kita dia kena pasti sakit jiwa itu bukan berpunca daripada luaran. Sakit jiwa berpunca daripada kondisi jiwa itu sendiri. Adakah jiwa itu duduk dalam keadaan sihat, sakit atau mati. Baik. Seterusnya kalau kita nak bincangkan, apakah punca-puncanya menyebabkan hati itu sakit atau jiwa itu sakit? Khair. Kita buat perbincangan tamsilan tentang badan. Dalam bab hati, bab raih ni kita kena buat tamsilan begitu. Bahawa akal kita boleh cerna, bahawa akal kita boleh berfikir. Baik. Kalau nisbah badan sakit, kenapa badan kita sakit? Kerana tiada rehat yang cukup. Itu mungkin simptom ataupun punca atau sebab. Bila badan tiada rehat yang cukup, tak ada bekalan yang cukup, bekalan oksigen yang tidak cukup, air yang tidak cukup, maka segala nutrition yang tidak cukup, maka badan itu akan menjadi sakit. Begitulah dengan hati. Hati jadi sakit apabila dia tidak mendapat pengisian yang cukup. Maka sakitlah hati itu. Apa yang boleh mencukupkan hati? Soalan dia terus kepada pengisian. Ustaz, ingat hati itu sakit bila tak dapat pengisian yang cukup. Nutrition yang cukup. Macam badan, tak cukup tidur, tak cukup makan, tak cukup itu, maka sakitlah badan. Orang bercakap, sakit hati sebab tak cukup kasih sayang lah tu Ustaz. Betul lah tu, tak cukup kasih sayang. Betul? Apabila tak cukup kasih sayang, tak cukup perhatian hati, tak cukupkan segala, belayan-belayan kasih sayang, tak cukup. Betul? Soalannya, kasih sayang siapa yang boleh mencukupkan hati? Nah, di sinilah jawapan dia. Apabila hati ni digunakan pada tempat yang salah, apa dia? Mencari hati yang palsu. Mencari kepalsuan.
nak mencukupkan hati dengan kebenaran. Dengan suami, dengan anak, dengan segala benda, kita sendiri yang buat kesilapan. Wallahi, hati itu akan sakit bila kita mencari kepuasan, kecukupan melalui kebenaran. Tak cukup. Dapat layanan suami, tak cukup. Malah kadang-kadang nak dilayan, lebih layan lagi nak dilayan. Lala sekali suami jadi pelayan. Tahu? Jadi waiter terus suami. Dah nak dilayan. Suami pula nak dilayan dia kerja. Dah memang isteri jadi waiter terus lah. Bang, order bang, nak makan apa? Ambil ada, mi goreng ada, semua ada, teh tarik ada. Dan sekali suami kata, so isteri aku ni kerja mamak ke apa? Dah abang nak jadi pelayan? Kalau kita mencari kecukupan hati itu pada makhluk, maka sakitlah jiwa itu. Maka bina kefahaman. Sebab itu jiwa yang tidak cukup pengisian, maka dia akan sakit dan dia akan merosakkan keluarga. Jiwa tadi, dia tak cukup. Pengisian tak ada. Maka dia akan mula menekan keluarga dia. Mula menekan isteri dia. Mula menekan suami dia. Mula menekan anak-anak dia. Nakkan perhatian. Nakkan kebendaan. Dia tu merosakkan. Yang ni keluarga kena tanggung kerosakan disebabkan tekanan yang diwujudkan oleh orang yang sakit jiwa tadi. Menyebabkan contoh seorang suami yang hati dia sakit, Ustaz. Suami dan siang penonton semua, hati yang sakit dia tidak diisi dengan kasih sayang yang cukup, yang sebenar, maka dia akan memandang isteri dia dengan keadaan yang begitu teliti, detail, maksudnya serba tak kena. Dia akan tekan isteri dia atau dia akan buat isteri dia langsung tidak diendahkan. Jika apa, kau tak boleh puaskan hati aku lah, aku cari yang lain katanya. Atau dia mula tengok kepada keseronokan yang lain. Ini yang berlaku. Sama begitu dengan isteri. Isteri akan menekan suami yang mana isteri ini tidak mendapat kecukupan hati yang sempurna. Dia mula mengikat suami dia. Suami jadi resah, jadi remas. Jadi nak ke mana payah, nak ke situ payah. Nak keluar je, bang, ke mana bang? Mula bertanya sana, bertanya sini. Atau dia dah tak ambil kisah kat suami dia. Lantaklah nak jadi apa kat suami ni. Nampak? Itu kerosakan yang berlaku pada rumah tangga itu. Jadi maknanya, bila kita nak isi hati kita ni, itulah mengisi kembali dengan, kalau kita lihat tadi, dalam surah Ar-Rum ayat 21, yang mana kalau kita baca perbahasan ini, Allah mengisi sendiri. Itu Allah yang mengisi. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum. Ini ayat kata, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menjadikan di antara kamu sifat berkasih sayang. Jadi maknanya, bila kita tidak mendapat sifat itu daripada Allah, kita tidak mendapat kurniaan kasih sayang daripada Allah, maka kita akan mendapat satu keadaan yang sakit, dan sakit ini lebih parah apabila dia tidak mengesan kesakitan itu, tetapi lambat laun kehancuran yang berlaku. Itu dah orang panggil damage is done. Kehancuran dah berlaku, maka dia dah tak boleh nak buat apa. Cuma nak bagi tahu di sini, mencukupkan hati bukan dengan perbahasan amalan luaran, perbahasan perbuatan, perbahasan yang boleh nampak dengan mata kasat mata, tapi nak mencukupkan hati adalah dengan mencukupkan kefahaman yang ada. Yang ini yang payah nak buat ni, Ustaz. Sebab kalau kita lihat dalam konteks perbahasan hati ni, Allah tekankan tentang kefahaman. Laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Akan aku penuhkan neraka Jahannam di kalangan jin dan manusia yang ada hati tapi tak nak memahami. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Yang ini jadi bahaya ni. Jadi sekarang ni sedang jemaah yang mulia Allah Ta'ala, sedang penonton semua. Jadi orang perlu diingat, perlu diperhalusi. Di sini datanya ittaqullah, hati-hatilah. Hati-hatilah daripada hati yang tidak mahu digunakan untuk memahamkan
Sebab itu dalam konteks Allah kata memahamkan hati. Ada hati tak nak faham. Macam mana cara nak bagi faham hati ni? Itulah Allah kata dalam surah Al-A'raf 19 itu, lahum qulubu la yafqahuna biha wa lahum azanu la yasma'una biha. Ada telinga tak mau dengar, ada mata ainun la yubsiruna biha, ada mata tak mau tengok. Jadi maksudnya sekarang, mulai sekarang kita kena gunakan dua panca indera yang utama ini untuk mengkaji dan memahami agar tercapai maksud tadi. Apa dia? Gunakan telinga, gunakan mata untuk memahamkan setiap perkara yang berlaku. Dengar, Allah suruh dengar apa ni? Dengar segala suruhan dan larangan Allah. Contoh kuliah kita dengar. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Mata, tengok tanda-tanda kebesaran Allah. Allah suruh tengok. Jadi makna ni sebagai contoh. Kita ambil contoh terus. Katalah hati ini, sekarang ini kita gunakan adalah untuk menggunakan lihat, kemudian ingat. Tengok saja dunia, ingat asal-usul dunia daripada mana. Maksudnya kalau nak kait dengan puasa ni Ustaz, makan minum tu dunia. Dulu kita tak tengok makan minum itu dengan hati. Kita tengok dengan nafsu je. Apa dia? Haus dan lapar. Sama dengan tengok suami. Tengok dengan nafsu. Orang kata nak kahwin lagi je nafsu. Tak kahwin pun tengok suami nafsu dah. Nafsu ni maknanya ada kehendak. Apa maksud nafsu? Nafsu ni kehendak lah. Tengok air. Nampak apa dekat air? Nampak haus lah. Kehendak nak minum. Bantai ceramah petang-petang ni. Lantak. Hari ni straight Ustaz. Pada Zohor tadi. Asar tadi. Nampak? Selama ini, kita tengok air, nampak nafsu. Haus. Minum. Kadang-kadang tak baca bismillah. Bak, tangan kiri. Tak baca bismillah. Letak. Tengok nafsunya cerita. Sekarang ni kena ubah. Tengok air. Nampak apa dia? Nampak kehendak hati. Apa dia? Di situ kita nampak hukum. Air. Hukum ni kena syukur ni. Nampak hukum terus. Nampak air. Allah. Sebab tu kena nampak Allah. Bismillah. Ini nikmat. Tengok nikmat. Sebut Allah. Bismillah. Minum. Minum. Lepas minum. Alhamdulillah. Dah. Nampak kat situ dah. Bukan nampak haus. Nampak kenyang. Ni Ustaz, nampak Ustaz. Suami. Ya Ustaz. Betul lah Ustaz. Bila kita buka puasa, kan, terus teguk Ustaz, dia rasa macam terbatal puasa, tak sempurna ibadah buka puasa kita. Kenapa gitu Ustaz? Sebab itulah tadi. Sebab kita masih lalai. Sebab kita hanya buat sebab nafsu. Itu Nabi kata lapar dan dahaga je. Sekadar kita menahan lapar, minum, tak dapat apa-apa. Sekadar nak hilangkan dahaga, rugi kita. Sebab tu ramai contoh suami, dapat suami tak dapat apa-apa. Malah dapat apa? Dapat bala dia Ustaz. Ambil nama dia suami. Macam tunggul dia. Dia marah. Macam tu lah. Dia hanya bertahan dengan suami dia. Nak tukar tak boleh. Nak tukar tak ada arah. Geram kata dia. Tak boleh macam tu. Maksudnya, kita bertahan bukan sebab benda lain. Kita bertahan sebab suruhan Allah. Ni tak minum ni. Sebab apa? Sebab Allah suruh tak minum. Ni perangai buruk ni suruh bertahan sebab apa? Allah kan suruh sabar, maafkan. Selagi boleh maafkan, maafkan. Selagi dia tak ganggu amalan ibadat kita. Terganggu ke amalan? Tak, tu makin bertambah sabar tu terganggu apa? Malah makin meningkatkan kesabaran. Ya Allah. Ya Allah, sabar. Ataupun cobaan. Nak tengok dia cobaan. Mana kan naikkan sifat itu. Maka tak terganggu amalan. Yang terganggu bila dapat pasangan yang jangan solat. Disuruh kita buat maksiat. Buka tudung. Ni, buat yang haram. Itu lain. Itu kena cegah. Cegah pun bukan kalau ajak bertumbuk bergaduh. Cegah tu kena cakap benda ni tak boleh bang. Haram. Kalau dia tetap berkeras, maka ada tempat yang sepatutnya kita kena bawa. Yang ni bawa ke muka pengadilan. Itu maksudnya. Jadi maknanya, tengok air, selama ni kita tengok haus. Tengok makan, tengok lapar. Sama dengan bulan puasa pun masih buat perangai yang sama. Tengok air dia, bila boleh minum ni. Jangan. Tengok air, ya Allah, air ni milik engkau.
Engkau yang bagi aku minum, kau bagi aku tak minum. Tengok macam tu. Bila nak minum, bismillah. Lepas minum, ya Allah, boleh minum dengan Allah, Ustaz. Allah bagi minum tadi. Kena dengan nama Allah. Kena masuk waktu solat baru boleh minum. Itu baru benda kecil. Apatah lagi suami. Ada orang ni punya sombong, dia kata apa? Sekali aku petik, 10 yang datang tahu. Oh, dia rasa, dia sangka suami ni macam barang dagangan KPDN KK boleh dapat bila-bila masa. Sama dengan suami pun, dia menganggapi isteri ni boleh dapat seperti pilih baju di pasar raya saja. Sedangkan anugerah suami, isteri ini anugerah Allah. Litaskunu ilaiha. Ni, waja'ala bainakum mawaddata warahmah. Dan Allah yang menjadikan. Tapi sebab kita tengok suami, bahasa muda, tengok perempuan nak kahwin. Itu tahu. Tengok perempuan, aku kahwin ni bagus juga ni. Dia fikir kahwin. Perempuan pula tengok lelaki, kahwin ni bagus juga. Itu dia fikir. Itu dah sakit dah Ustaz. Itu dah bermula kesakitan dah sebenarnya. Cuma dia tak nampak. Sebab ditutup dengan keseronokan. Sebab tu lepas ni kena tukar. Ya. Ada dua persoalan yang terlintas Ustaz. Pertama, bagaimana pula Ustaz satu family yang dia kerap melancong, anak beranak memang rapat, tetapi dalam hal agama tu tak berapa jaga. Tapi dapat kasih sayang family tu Ustaz. So mana asasnya benda tu? Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua tentang isu hadis Nabi, barang siapa yang tidak bertegur dalam tempoh 3 hari maka tak diterima amalannya. Kadang-kadang Ustaz kita sampai langgar border lah. Dengan niat bukanlah kita marah ataupun macam pengajaran ataupun kita rasa kita jangan orang senang-senang pijak kepala kita. Membuatkan kita boykot pasangan kita, anak kita mungkin kan, mak ayah kita mungkin seminggu, sebulan. Jadi macam mana dua situasi ni Ustaz dalam memahami litaskunu ilaiha mawaddata warahmah tadi Ustaz? Masya-Allah. Benar Ustaz. Ini yang dikatakan tadi. Kesakitan yang tidak perasan. Dia sakit tapi dia tak perasan sakit. Bahaya. Yang grup yang pertama, keluarga yang pertama, dia dapat keseronokan dunia. Dia panggil, dia begini, gula-gula masih ada Ustaz, manis masih ada, perasa manis masih ada. Dia akan rosak bila benda tu tak ada. Dah tak boleh nak pergi mana-mana, dah tak boleh nak melancong, dah tak ada keseronokan, mungkin sesuatu perkara yang berlaku, baru nampak kerosakan dia. Tengah ada, dia boleh seronok. Itu peranan nafsu. Sebab tu Nabi kata, senang dan lapang, sihat dan lapang melalaikan, sebab dia boleh menutup dosa Ustaz. Dosa contoh, orang tak tutup aurat, orang tak solat, dapat duit. Okey, sekarang ni dia senang sebab duit. Solat tak tutup aurat itu belum lagi menjelma kesan dia. Sebab dia sedang menutup diri dengan duit dia. Tunggu duit dia tak ada atau dia tengah masalah dengan duit. Tengok keluar dia punya kesan-kesan itu. Di sinilah nanti keluar anakku Ustaz Zalik, bapa tak bawa saya pergi jalan-jalan PKP. Bila pening dia. Pening. Kerja dia buat list. Ya. Jawapan Ustaz sampai Ustaz. Sampai. Kesimpulan tu terlalu awal ni, baru setengah jam ni Ustaz. Terlalu awal. Allah. Tapi itulah dia. Maksudnya bila dia membawa keseronokan yang menghubungkan kasih sayang, sebenarnya itu bukan kasih sayang, itu keseronokan. Sebab tu ramai orang dekat sekeliling kita nampak macam sayang kita, tapi itu bukan sayang, itu perasaan keseronokan. Apa khabar? Oh, so in love. Oh, ya je kan. Tapi ada udas balik mi. Kau beli produk aku? Ada niat lain. Dia panggil ada makna lain. Sayang sebenar ni adalah dalam keadaan tanpa ada keseronokan tadi, tak ke mana-mana, tak ada harta, tak ada apa, tapi boleh bahagia. Itulah litaskunu ilaiha. Itulah dia. Rumah tangga yang bermula dari tiada apa-apa. Dan kita boleh nampak Nabi sendiri menunjukkan contoh tauladan. Nabi bukan melancong ke mana-mana. Tak ada Nabi tak melancong. Rumah Nabi pun kecil. Kan? Nabi makan sekadar-kadarnya. Pakai sekadar apa yang ada. Kita ni apa yang tak ada dia ada kan. Mengada-ngada pula tu. Kan? Lauk macam-macam. Tapi nak bagi tahunya, dia tidak menjadi isu. Sebab uruf keadaan kita sekarang ni bertambah dengan keperluan yang berbagai.
Tapi isu ni Ustaz, bila tak ada nikmat dunia tu, dia mula sakit. Dia tak ada, tak pergi jalan-jalan. Contoh, seorang isteri yang telah dilatih hari-hari hari-hari kena cakap I love you, peluk isteri, sayang, bila dia sebut macam tu, satu kali isteri suami dia tak buat. Mula dia kata ni, abang dah berubah. Tak pasal-pasal. Abang dah berubah, kawan tu habis tenaga duk nak pastikan rumah tangga itu terpelihara. Dia kata berubah kerana gara-gara tak sebut I love you satu hari. Jalan dah tak pegang tangan. Sebab itu bukan tak boleh sebut, bukan tak boleh pegang, tetapi di saat tak pegang jadi gaduh. Di saat tak sebut jadi gaduh. Itu menunjukkan dia ambil masa Ustaz. Sebab tu kesan hati ni dia bukan short term punya cerita. Kesan hati ni dia long term punya cerita Ustaz. Dia long term itu, ya Allah. Sebab tu kata almarhum Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan bahawa orang yang cerdik ni dia akan nampak fitnah di awal-awalnya. Dia cerdik ni, dia mula-mula dah nampak fitnah tu, dia nampak dah. Tapi orang yang bodoh nampak fitnah setelah berlaku kehancuran. Tuan Ramadan Al-Buti kata. Maknanya dah hancur pun tahu kena fitnah. Macam kita awal-awal kita tahu dah. Sebab dengan ilmu yang Allah bagi, dengan kupasan ulama, kita nampak, harta fitnah, isteri fitnah, anak fitnah. Apa fitnah dia? Kita tak nak hanya seronok pada perkara itu. Kita kena bangunkan kesedaran demi kesedaran. Khair. Baik, yang kedua tadi, bila kata Ustaz, bagaimana hubungan silaturahim benar? Antara juga dalam nisfu Syaban, yang doanya tidak diampunkan, dosa yang tidak diampunkan itu syirik dan permusuhan Ustaz. Memang kalau kita letakkan, itu kata tadi, nampak orang, tengok orang, nampak diri. Kita tak nak tengok dengan hati, nampak Allah. Kalau kita tengok orang, nampak Allah, kita takkan berani buat benda yang macam tadi. Boykot orang, apatah lagi suami sendiri, apatah lagi isteri sendiri, apatah lagi mak sendiri. Kita tak boleh buat macam tu. Sebab bukan hak kita untuk menghukum kesalahan orang itu. Katalah suami buat kesalahan, kita tak ada hak nak menghukum. Tapi kalau nak bagi pengajaran, boleh bagi yang ada authority Ustaz. Sebagai contoh, suami ada authority, boleh pisah tempat tidur. Suami ada authority, boleh tunjuk kuasa. Mak ayah ada authority, boleh tunjuk kuasa dekat anak-anak. Apa kuasa? Kalau yang marah, katakan marah. Sebagai contoh, kes yang terbaru ni Ustaz. Dia pergi ceramah lah, ni cerita. Ni dekat-dekat negara Zimbabwe ni Ustaz. Seorang Ustaz tu dia pergi ceramah kan. Pergi ceramah dekat orang pakai seksi. Kan? Dia ambil gambar, tersipu-sipu senyum kat situ. Patutnya kalau nak ambil gambar, buat muka merah sikit. Muka hingga dia bahak sikit. Buat muka merah, pandang mata macam ni. Macam tu. Sebab bagi tahu mesej yang jelas, aku tak suka kau pakai macam ni. Bukan tak suka dia. Kan? Dia kalau berubah jadi elok, apa ni, jadi kalau mana tu nak jadikan apa isteri ke lantak lah kan. Tapi nak bagi tahunya, dia buat orang tu selesa dengan maksiat. Tak suka jangan. Tapi yang boleh tunjukkan kuasa ni suami Ustaz. Isteri tak boleh. Isteri tak boleh tunjuk muka tak suka dengan suami. Haram, berdosa. Muncul, apa hal muncul ni? Abang teka lah sendiri. Main teka-teki pula. Ingat apa? Main teka-teki nujung 4 belalang ke? Mana boleh? Habis tu, kena bagi tahulah apa yang tak suka tadi. Jangan tunjuk muka tapi bagi tahulah kat isteri tu, bang, sebenarnya tak sukalah benda ni. Nampak? Sebab dia kena nampakkan Allah. Allah tak kasih muka, masam muka dengan suami. Tak boleh. Anak-anak tak boleh masam muka depan mak ayah. Tak boleh. Ini protokol. Tapi kalau suami balik keras, marah. Boleh. Sebab suami ada kuasa. Suami ada kuasa, dia boleh tunjuk kuasa. Marah, ni apa pakai macam ni? Itu nak mendidik Ustaz. Sebab tu dalam hubungan kita tengok. Ustaz kalau ya. Sikit Ustaz, untuk poin tadi tu sikit. Kalau kita membawa mentaliti macam tu Ustaz, bukan ke dia menambah ego suami yang ada power, ada authority, yang mengakibatkan Ustaz, perbuatan tu kan si isteri jahil. Dia secara lumrahnya dia rasa macam tak bahagia dengan cara suami punya didikan, yang menyebabkan Ustaz, menyebabkan apa nak cakap
Terus Ustaz, Dia bukan makin mendidik. lost point. Faham. Maksudnya begini, kalau masa kata bila saya cakap suami boleh tunjuk kuasa. Dia macam ni Ustaz. Oh, Kalau bukan tunjuk Ustaz. Bukan Ustaz. Maksudnya si isteri mula kakak abang. Maksudnya Ustaz, tentang isu siapa yang membuatkan isterinya, biasa banyak pasangan guna modal ni Ustaz. Kalau suami ni buat isteri tak bahagia, tak gembira, tak murah rezeki, suami akan jadi susah. Game ni Ustaz, kadang-kadang kita nak jadi suami tu payah ataupun macam mana Ustaz sebenarnya? Salah suami ke salah isteri ke? Macam mana Ustaz konflik tu Ustaz? Dia pertama macam ni tadi. Pertama, bila kita nak sentuh tentang perkara yang halal dan haram. Sebab tadi bila kata tadi nak bagi pengajaran dekat perkara yang salah. Itu bukan dengan memutuskan silaturahim atau tidak bertegur 3 hari. Apatah lagi suami isteri tadi, isu dia. Dan yang kedua, kalau kita nak bincang kat sini, siapa yang lebih layak nak tunjukkan marah tu? Sebenarnya yang berkuasa, yang berautoriti. Jadi suami yang berautoriti nak tunjukkan satu sifat yang mana kalau salah ditunjukkan marah. Boleh. Itu digalakkan sebab baru dia belajar. Okey, kita ni sekarang, poin yang tadi, habis kalau nanti kalau suami tunjukkan sifat tu, isteri tak selesa dengan sifat suaminya, suka marah, nanti rezeki tak masuk. Ceritanya mudah aja. Selagi mana perkara itu mengajak kepadanya halal, melakukan segala suruhan Allah, maka di situlah rezeki masuk. Rezeki masuk dekat perkara yang membawa suruhan Allah. Bukan menjaga orang. Jadi contoh, kalau dia marah kerana Allah memarahi isteri dia dengan isteri dia buat tak selesa, sebenarnya itu menambahkan rezeki sebab suami dah menjalankan tanggungjawab. Tanggungjawab rezeki berkadar dengan takwa. Takwa itu takut Allah. Marah sebab takut Allah marah. Takut murka Allah. Dia marah isteri dia. Tapi isu dia sekarang, suami-suami ni pula, dia tak ada sifat jiwa yang sihat. Dia jadi punah sihat. Dia melahirkan tak puas hati pada isteri sebab hati yang tak cukup tadi Ustaz. Hati yang tak cukup ni, tak cukup layanan isteri, tak cukup makan, tak cukup itu. Apa ni? Baju tak gosok, ini tak gosok, makan tak sedap, garam, tawar, apa. Itu yang orang kata percik rezeki. Sebab dia tak puas hati. Tak puas hati. Dia tengok isteri dia, kamu ni kan baju kelawar. Tak habis-habis kelawar. Dia geram. Pakailah baju apa harimau pula. Ni. Dia tak puas hati. Dia tak puas hati dengan fizikal. Dia tak puas hati dengan luaran. Ni apa ni? Dah kembang kuncup. Nampak? Benda-benda macam ni menyebabkan rezeki tu terganggu disebabkan seakan-akan si suami tak bersyukur dengan isteri yang ada. Itu sebenarnya. Dan isteri pula pun sama, buat benda yang sama. Tengok perangai suami lah, tengok keadaan kebendaan lah, tak cukup makan, tak cukup pakai, tak cukup layan. Ini yang rezeki problem. Tapi kalaulah si suami menegur isteri itu dengan ikhlas, dia betul-betul tegur benda yang memang Allah suruh tegur. Aurat contoh, hati, jangan ada sifat syak wasangka dia marah. Isteri dia syak wasangka dia marah. Jangan ada benda ni. Dia marah. Bukan marah isteri. Tapi dia marah sifat syak wasangka tadi. Walaupun si isteri dia mengajuk pucuk katil. Kena marah dengan suami. Pergi mengajuk. Tak ada pecik rezeki. Rezeki akan datang bila ada maksiat di dalam itu. Tersepit rezeki bila ada maksiat. Tapi kalau dalam itu adanya ibadat, tak jadi pecik rezeki Ustaz. Itu kena faham. Maksudnya, cantik Ustaz. Maksudnya yang kita mula rasa, yang suami ni pula rasa macam dia ni tak boleh tegur, takut nanti si kacik hati ataupun sakit hati menyebabkan terputus rezeki. Padahal sebenarnya dia tak bersyukur Ustaz. Dia tengok kelemahan isteri dia, mengungkit tu, tak sedap mata mandang lah. Itu yang jadi sempit rezeki. Betul. Dia jadi sempit rezeki. Tengok pergaduhan punca apa. Betul Ustaz. Itu nak dibayin, nak digambar. Satu lagi Ustaz, ni slogan Ustaz, slogan. Suami kita beli beras, tapi orang sambung Ustaz, perempuan sambung. Tapi isteri yang masak. Tak habis Ustaz. Beras kita beli. Beras kita beli. Tapi yang masak isteri. Macam mana tu Ustaz? Dia ni yang bercakap pun dia panggil beras tak masak lagi. Faham? Panggil tak matang lagi. Dia ni nak mendidik isteri bukan sekadar
conquer segala nafkah zahir. Duit aku bayar. Dengar cakap aku, tak semudah tu. Ini soal hati. Kalau semudah itu nak bentuk isteri dengan duit, orang banyak duit lah paling senang nak bentuk isteri. Saya pernah jumpa satu kes, Ustaz, ni real dia. Dia punya isteri, dia kahwin ni kira rumah tangga-tangga punya ni. Rumah tangga-tangga, lepas tu tangga tak hilang. Tak ke mana hilang. terjun. Dia punya mas kahwin ni, Ustaz, tengok dekat nikah tu, borang nikah tu, mas kahwin ni RM100,000, Ustaz. Bukan kaleng-kaleng tu. Kita tengok pun, oi. Ada orang gitu, Ustaz. Transfer kat aku separuh pun kira ni kan. Dan isteri pertama dia transfer share ni, businessman orang. Datang ada driver semua. Tapi nak bagi tahunya, isteri pertama dia yang dapat RM1,000 tu isteri kedua. Isteri pertama dia still argue tau. Dia still argue. Mana boleh dapat macam ni? Saya lebih lama begini. Maksudnya, kalaulah kata menundukkan manusia itu dengan harta, saya rasa ramai orang yang berharta boleh menguasai manusia. Tapi tidak. Silat bulan dia dah dibeli oleh manusia lain. Orang tawar mana? Kau tawar RM1,000, aku tawar RM2,000. Kau tawar RM3,000, aku tawar RM5,000. Tapi kalaulah dengan hati ni tak terbeli oleh sesiapa pun. Sebab tu isteri yang setia tak dibeli oleh dunia. Dunia tak boleh beli isteri sebab hati isteri telah ditundukkan oleh suami. Suami yang ada hati dengan Allah. Dia pegang tu. Sebab tu isteri baginda Nabi SAW, lepas baginda Nabi wafat, tak kahwin lain lah. Hati tu dah berpaut kat Nabi lah. Yang diharuskan kalau isteri bercerai harus, ialah kadang-kadang dia bercerai, dia lonely lah, dia hati dia rasa macam kosong, kahwin lah lagi. Ini dah penuh hati dengan cinta Allah. Tak payah kahwin. Tak apa dah. Nampak tak? Berpaut dan cinta itu kerana pautan yang sebenar. Bukan dibeli dengan harta. Sebab itu cinta sebenar di saat susah bersama dan di saat senang tidak melalaikan. Itulah dia. Jadi senang jemaah yang muliakan Allah SWT. Maka kalau kita lihat berbalik pada sakit jiwa rosakkan keluarga ni, kita soalan tadi yang Ustaz lontarkan banyak mengupah juga topik kita pada petang ni. Yang mana kalau kita pergi balik kepada perbahasan ini dan kita boleh buat satu kesimpulan awal ataupun kesimpulan yang kita nak faham di sini adalah dalam kita membangunkan institusi keluarga, itu membangunnya dengan jiwa-jiwa kena sihat terlebih dahulu sebelum berkeluarga sebenarnya. Sebab tu kita kena mula mana-mana kita sebagai mak ayah, anak-anak ada, jangan kita didik anak-anak dengan jiwa yang sakit. Yang ni dengan kita nampakkan kebendaan. Macam tadi, nampak air je, nampak aus. Itu dia tahu. Tengok suami nak kahwin. Tengok isteri nak kahwin. Tengok duit nak beli. Nampak benda-benda ni menunjukkan mata buta. Patutnya tengok duit, pahala. Apa kita kena ajar? Duit ni boleh masuk ke neraka, boleh buat kita ke syurga. Patut ajar anak-anak macam tu dah. Ni bapak kau ni. Ni ayah kau ni. Mak tu tengok ayah kau ni, ayah kau ada pintu syurga mak ni. Baru tu anak tu, ya ke mak, ya ke mak. Walaupun pintu macam nak roboh, tapi mak tak apa. Yang penting mak masuk juga pintu tu. Kan? Kadang dia nampak suami ni, dia kena nampak pintu syurga. Ni kena. Suami pintu syurga, Ustaz. Isteri kena nampak suami pintu syurga. Dia tak boleh nampak lain. Kalau dia nampak lain, dia pakat tak masuk kat pintu lah. Dia pakat keliling pintu je. Ustaz. Ya. Susah, Ustaz. Ya. Susah. Contoh kita anak lelaki, Ustaz. Pandang mak ayah tu pintu syurga. Susah, Ustaz. Ya. Kadang-kadang, Ustaz, kita nak buat taat, jaga semayang, jaga puasa, lebih baik struggle, Ustaz. Lebih dekat. Tapi senang. Kalau dengan manusia, Ustaz, nak taat, tak tahu, Ustaz, apa penawarnya, Ustaz. Sebab itu penawarnya itu ada Allah sendiri. Sebab tu kita Allah. Kena nampakkan Allah. Iblis gagal kat situ, Ustaz. Terhijab dia dengan Allah itu sendiri. Sedangkan Allah menjadikan Nabi Adam wa iskunna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia boleh solat macam kita buat. Kita boleh struggle solat tarawih 20 rakaat. Kita boleh struggle baca Quran tadarus habis. Kita boleh buat benda-benda yang tak melibatkan hati kita ni sebenarnya. Hati ni melibatkan pasangan.
Bila berpasangan itu bau. Macam tadi, anak nak tengok mak ayah pintu syurga. Ya Allah. Dia kena Allah juga yang menampakkan. Maksudnya apa? Kalau tak kerana Allah mengatakan buat baik bir walidani ihsana, maka pasti kita takkan buat baik. Maka kita kena nampak, tengok mak, nampak Allah. Ya Allah, Allah suruh buat baik dengan mak. Tengok suami, nampak Allah. Allah suruh aku ni buat baik dengan suami ni. Ni pintu syurga aku ni. Jadi pintu syurga tu jangan duduk roboh kan. Allahumma salli ala Muhammad. Sikit Ustaz, ada soalan ni Ustaz. Ya. Jujur Ustaz, Ana punya pemerhatian Ustaz, bila Ustaz beri pengisian, memang kurang ada soalan Ustaz. Sebab terjawab. Mungkin dah terjawab. Ya, alhamdulillah. Jadi Ana sangat meraihkan ibu ayah yang memang ada soalan, kita terus bagi celahan insya-Allah. Bagaimana hendak mencintai jika Allah tidak dicintai? Sedangkan sifat itu sifat. Ini soalan ke apa Ustaz? Ini kesimpulan. Ini soalan dalam kenyataan. Dia beri kenyataan tu. Betul lah tu. Oh gitu. Okay. Soalannya macam mana nak mencintai kalau tak dicintai? Kerana cinta itu sifat Allah. Betul? Jadi itu menjawab soalan bagaimana nak dicintai Allah. Tu ayat dia. Sebenarnya jiwa kita sakit kerana tidak dicintai oleh Allah. Soal bagaimana nak dicintai oleh Allah. Itu je. Bukan Allah sayang Allah sayang itu sebut. Dia dicintai ini bukan sebut. Bagaimana nak dicintai oleh Allah? Kalau kita pergi pada rukun iman yang ke-6 Ustaz. Rukun iman yang ke-6 itu adalah beriman dengan qada dan qadar. Dia ni bab cinta ni, orang tanya apa itu cinta? Kita kena belajar dengan kekasihnya. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang cinta ni dia tak nampak duka dah Ustaz. Dia tak nampak duka dah. Semuanya itu bahagia walaupun tertusuk duri di tangannya. Nabi SAW begitu setia dengan Allah SWT walaupun diuji susah, tapi Nabi tidak resah dan Nabi tidak meninggalkan medan pertempuran. Nabi tak. Malah Nabi lah yang menyarankan la taqaf la tahzan innallaha ma'ana. Jadi maknanya kalau kita nak dicintai oleh Allah, kita kena suka semuanya Allah datangkan pada kita dan kita kena melihat keburukan itu kebaikan. Itu kalau nak dicintai oleh Allah. Keburukan ni bukan masuk maksiat bukan masuk maksiat. Contoh, Ustaz pakai skirt tu baik, Ustaz jangan cakap gitu pula. Itu baik-baik. Itu baik-baik. Maksudnya melihat takdir buruk itu kebaikan. Ya. Okay, Ustaz, kita dah berada pada penghujung ni. Tapi ada masa lagi sikit Ustaz. Contoh Ustaz, bila dengar kuliah Ustaz A, Ustaz B, dengan kuliah ulama' ni, ulama' tu Ustaz, kita nak beramal tu membuat Ustaz. Betul. Soalannya Ustaz, realitinya bila kita dah habis momen ilmu tu, mujahadah tu luar biasa Ustaz. Maksud kata kadang-kadang kita terlayan dengan kuliah aja, tapi semayang lambat juga. Quran tak baca juga Ustaz. Kenapa jadi begitu Ustaz? Ada apa masalah di hati tu Ustaz? Sedangkan dia ada keinsafan, dia suka dengan kuliah, tapi dia macam asyik dengar kat YouTube, Facebook, tapi tak bertindak amalan tu, menyebabkan dia hanya kuat nak ibadah tu lepas dengan kuliah. Lepas tak dengan kuliah Ustaz, dia macam biasa-biasa. Apa tu masalah jiwa tu Ustaz? Apa masalah dia? Dia bernafsu dengan agama. Ustaz dia. Dia bernafsu dengan agama. Dia mengambil agama dengan nafsunya. Apa dia? Sekadar nak menyeronokkan diri saja. Nak mendengar tu keseronokan saja Ustaz. Dia amalan ni, dia bukan ambil dengan keseronokan. Maksudnya begini, dia tengah ada kekosongan. Dia nak mencari, tetapi dia tidak faham tentang pencarian itu. Contoh maksudnya begini. Seronok. Majlis ilmu ni memang seronok Ustaz. Dengar tazkirah, duduk, pergi sana, pergi sini, seronok lah. Ingat, dia boleh jadi nafsu juga. Macam mana tu? Apabila dia tidak dengar dengan kebenaran. Kebenaran ni maksudnya jangan sekadar mendengar atau nak beramal sekadar nak menutup kesalahan. Sepatutnya kita kena cari atau tausiah majlis ilmu yang boleh membaiki keburukan. Sebab tu amalan tadi tak mampu dilaksanakan. Di ibarat baju Ustaz. Bajunya cantik tadi, dengar berapa harga baju ni? Cantik. Kita pergi showroom 1, pergi showroom 2, pergi butik 1, butik 2. Tapi Ustaz, badan tu busuk Ustaz. Busuk, tak mandi.
Bila tak mandi, agak-agak tinggi kan nak pakai baju saya cantik. Itu perumpamaan dia. Kita dah tak mandi, rimah-rimah ni, baju cantik nak pakai, jadi rimas. Sebab tu amalan tu cantik, dengan ustaz ni ceramah sedap, tapi diri tu busuk. Ya. Maksudnya pergilah perbahasan tentang pembersihan hati. Yang jenis yang bagi kata rapat kena memang Allah tak kena aku ni lagi. Kena cari. Ustaz jawab tadi Ustaz, nafsu dalam beragama tu sebiji Ustaz punya istilah ni. Pagi tadi dengar kuliah Ustaz dekat Facebook lah, Ustaz Tuan Guru Muhaizat Allah tentang isu Ramadan. Dia tak pernah qada solat tapi semayang tarawih 20 rakaat. Dia kata apa masalahnya semayang juga, qada tu bila-bila lah. Dia kata itu namanya kamu beribadah dengan nafsu. Sebiji je Pak Ustaz. Ya. Alhamdulillah, syukur. Ada istilah Ustaz Ada istilah. Ada, memang ada. Dia nafsu. Nafsu ni boleh berada pada semua perkara Ustaz. Dia boleh berada pada, dia panggil keseronokan. Dia hanya mengejar keseronokan. Dia keadaan itu menutup kesusahan dia. Macam tu Ramadan tarawih, Allahumma salli ala Muhammad. Semangat. Allah Assalamualaikum. Dia naik syekh dia naik syekh. Tak kodok pun tak apalah. Tu maksud dia. Kan? Lepas tu dengan ustaz ni bagi amalan-amalan, naik syekh ni. Satu tik amalan. Banyak dah amalan. Dah tak beramal. Tak jadi apa. InsyaAllah. Khair. Jadi itulah kesimpulan yang kita boleh buat Ustaz. Ini kalau kita lihat, bermaksud bila amalan ni dia perlu dipakaikan pada diri yang bersih. Sebab tu bukan amalan yang banyak, tetapi amalan yang berkualiti yang perlu dicari. Amalan yang berkualiti ni bukan amalan yang banyak tetapi sedikit, tetapi istiqomah. Istiqomah ni dibangunkan dengan iman, hati yang sihat. Sebab tu kena cari perbahasan-perbahasan yang boleh menyentuh hati itu. Cari. Sebab tu tazkiyah, penyucian itu mesti dimulakan terlebih dahulu. Kalau kita tengok dalam fikih Ustaz, kalau kita nak beramal, itu kena toharah tu kena ditekankan. Kita belajar mengenal air, mengenal najis. Sebab dia akan menyebabkan amalan itu tak diterima oleh Allah, terbatal lagi pun. Sama juga dengan hati. Kita kena bersihkan sungguh-sungguh. Tidak boleh dalam ada hati ni najis dunia. Tak boleh ada. Walaupun sedikit. Bila ada najis dunia inilah menyebabkan jiwa tu sakit, jiwa tu boleh merosakkan orang sekeliling itu. Sebab tu kita tidak boleh berhenti dalam untuk mendengar tausiah-tausiah, pengajian-pengajian yang benar-benar menyentuh tentang persoalan pokok kepada, dipanggil persoalan akar umbi Ustaz. Persoalan akar umbi ni tidak boleh dilupakan. Dalam konteks di samping itu kita beramal lah dengan amalan tambahan-tambahan tadi. Tetapi amalan yang utama, jadi perbahasan tentang akidah, perbahasan tentang mujahadah, tentang tazkiyah, ini tidak boleh ditinggalkan barang sekali. Dia kena teruskan mendengar berkali-kali insya-Allah. Baik. Ya, alhamdulillah Ustaz. Last soalan Ustaz. Lepas tu boleh. Tutup tu habis tu. Okey. Okey Ustaz, tentang isu sekarang PKP. Tentang jiwa ni Ustaz. Ya. Asalnya dia bahagia je dengan keluarga dia kan. Hidup sederhana. Okey. Ya. Tetapi Ustaz, dunia yang mendesak untuk dia mula terfikir untuk ubah dia punya lifestyle dia. Tambahkan pendapatan dan orang lain dulu daripada tak ada apa-apa dah ada macam-macam benda. Macam mana kita nak meletakkan benda tu bukan nafsu tetapi boleh Islam membenarkan untuk kita tambahkan aset, tambahkan kita punya simpanan, tambahkan upgrade kita punya rumah, kereta. Benda tu dunia ke Ustaz? Okey. Sehingga kan macam dia jadi sibuk suami isteri, berusaha untuk menjayakan impian dia. Adakah salah tu Ustaz? Anda rasa tak salah Ustaz, cuma ada benda yang tak sampai nak memahami tentang benda ni Ustaz. Bila sebagai akhirnya Ustaz, wallahualam. Dia tak sampai tu Ustaz sebab dia tak pergi ke akhirat, dia pergi kat dunia. Tu tak sampai tu. Sebab dia buat tu sebenarnya memang untuk dunia. Sebab apa untuk dunia? Dunia ini membuatkan hidup kita jadi sibuk Ustaz. Kalau betul dia buat untuk akhirat, dia akan menjadi perkara itu jadi tenang. Dia tak akan jadi sibuk sebenarnya. Maksudnya di sini, apa saja perbuatan yang dilakukan itu, dia akan pergi pada garis panduan yang menenangkan. Dia tidak akan jadi sehingga menanggalkan ketaatan yang utama. Contoh, suami menanggalkan ketaatan mendidik isteri. Itu sebenarnya dah dunia dah tu. Dia dah tak ada masa nak didik isteri.
isteri menanggalkan ketaatan untuk berkhidmat dengan suami sebab sibuk masing-masing nak bina keluarga sebagai contoh. Dia nak tengok pertama, kalau nak tengok benda ni dunia atau tidak, kita kena tengok amalan ataupun ibadah yang utama dia tidak terganggu. Contoh solat. Okey. Solat tak terganggu. Okey, taat tak terganggu. Aurat tak terganggu. Jadi bila yang main ni tak terganggu, malah ditambah nilai lagi, Okey. maka itu bukan dunia. Tapi kalaulah sekiranya amalan pokok terganggu, solat mula dah celaru, dah mula nak payahnya nak awal waktu ni. Macam Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pernah satu riwayat terlambat takbiratul ula, Ustaz. Ini tycoon bisnes banyak. Satu bisnes itu menyebabkan dia lambat takbiratul ula, dia wakafkan bisnes tu. Oh, kita tak berani nak buat macam ni. Tapi sahabat tahap gitu, Ustaz. Maksudnya, kalau macam tu baru boleh, Ustaz. Macam tu baru boleh. Kalau iman kita macam tu, sebab dia ni, Ustaz, masa nak mencapai kejayaan tu, ibadah tu dia punya jambatan, Ustaz. Ya. Tapi bila dah berjaya tu, Ustaz, dia tak tahu apa takdir akan datang dia. Menyebabkan spend time dah kurang. Jadi Ustaz, bila kita, okey Ustaz, sikit Ustaz, tajuk minggu 2 minggu lepas, Ustaz sebut pasal takut. Jangan salah pada takut. Jadi Ustaz, kalau kita macam Ana letakkan takut tu yang tak tahu takdirnya apa, adakah kita akan jatuh jadi hamba yang tak soleh ke, membuatkan kita tak berusaha, tak upgrade kita punya pendapatan. Komen Ustaz. Sebab itu sebenarnya dalam konteks bila kita takutkan Allah, meninggalkan yang haram, melakukan yang halal. Itu sebenarnya bila melakukan yang halal bukan tak melakukan kerja dunia. Poin ni sekarang adalah kita takut kepada Allah, kita meninggalkan yang haram. Meninggalkan yang haram, kita basmi syirik. Kita tak nak dah takut selain Allah. Kita tinggalkan perkara-perkara yang gharar, yang tidak jelas. Tapi pada sama kita tingkatkan prestasi kita bekerja. Kita bekerja takut betul supaya Allah ni redha kita. Dia macam tadi saya bagi kuliah kat Nabi. Saya cakap begini, Ustaz. Jangan kita ambil sambil lewa dengan dunia. Contoh kita bagi tak seberapa tapi nak sepenuhnya. Bagi tak seberapa tapi nak gaji penuh. Bagi tak seberapa tapi nak habuan penuh. Kerja main-main tapi nak duit banyak. Maksud dia kerja sebab duit lah. Dia kata, ni tak boleh pergi ni. Oh, ni tak boleh nak pergi ni. Ni masuk. Ni boleh buat all out. Ni tak masuk, tak payah. Bermaksud dia bekerja sebab dunia. Tapi kalau dia buat bersungguh-sungguh sebab takut Allah marah, di sudut contoh dia sebagai pekerja, dia mengajar bersungguh-sungguh, Ustaz, tapi gaji katalah kena potong sebab ada hal-hal PKP ke, kata gaji 2,500 potong separuh. Si pekerja ni dah bagi sepenuhnya tapi dapat separuh. Itu lebih baik daripada pihak pentadbiran bagi gaji sepenuhnya, kerja tak seberapa, dia akan bahagian tu jadi haram. Baik kita bagi sepenuhnya, gaji separuh, nanti Allah bayar lagi separuh tu, Ustaz. Lagi separuh yang tak dapat daripada gaji tu, Allah bayar kot lain. Sebab itu sebenarnya kualiti ibadat itu sentiasa meningkat, kualiti kehidupan itu selari dengan ibadat. Macam mana ibadat tu berkualiti, pendapatan, kehidupan semua akan naik, Ustaz. Dia akan selari naik tu. Dia tak ada, kita takut Allah, kita akan susah kat dunia. Lah, kita takut Allah lah, sebab kita senang kat dunia. Allah. Itu cerita dia. Khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh Ustaz, puasa lagi bercantum-cantum Ustaz, dia punya idea Ustaz. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Jadi terima kasih banyak pada Ustaz atas bimbingan, nasihat, pengalaman yang dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz. Mudah-mudahan ibu ayah semua dapat mengambil sepenuhnya nota-nota butir-butir mutiara yang dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz. Jadi itu saja kesempatan kita. Selamat berbuka puasa Ustaz. Doakan kami sentiasa istiqomah dalam menjaga agama ni. Dan terima kasih juga pada semua ibu ayah atas kesetiaan ibu ayah semua. Ustaz, pecah rekod lagi Ustaz. Ustaz punya kuliah slot mentauhidkan keluarga 295 orang Ustaz. Masya Allah. Sebelum ni 265 Ustaz. 295 hari ni, alhamdulillah. Semua ni Allah Taala yang memberi izin. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf atas barang kekurangan. Yang baik, yang sempurna itu hanyalah Allah Ta'ala. Yang lemah silap kurang itu daripada diri saya sendiri. Terima kasih Ustaz. Dan insyaAllah Ustaz, kita punya kuliah seminggu lagi. Okey, insyaAllah. Minggu depan ada topik lain. Minggu satu lagi kita akan PM Ustaz insyaAllah. Dengan tajuk yang lain lah. Okey. Aku lakukan lihaza wa astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.